hari ini saya nak ajar awak satu topik, satu tajuk baru, iaitu tajuk ni awak kena teka berdasarkan lagu yang saya nyanyikan. Boleh tak? Boleh. Lagu dia bunyi macam ni. Perjalanan jauh tak ku rasa. Sambung. Lagi. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Teruskan. Kuat lagi. Langit yang tinggi bertambah birunya. Okey, dekat chorus. Oh, mari kampung. Oh, mari kampung. Oh, mari kampung. Hati lidah. Okey, baik. Tepuk tangan untuk semua. Okey, siapa yang lagu tadi lagu tajuk apa? Lagu tajuk apa? Balik kampung. Okey, tajuk balik kampung. Jadi apa kaitan dengan tajuk yang kita akan bincang hari ini? Siapa yang tahu? Saya akan bagi bintang. Okey, Ain Syuhada. Solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Betul atau tidak? Betul tidak? Ada jawapan lain? Ya. Bermusafir. Ada kaitan, betul. Solat jamak, qasar, bermusafir. Lagi apa lagi kaitan dengan lagu balik kampung? Bintang. Okey, bintang ni saya akan lekat dekat pada buku teks . Okey. Baik, lagi. Kau lagi. Apa kaitan balik kampung? Berjumpa dengan Okey. Berjumpa dengan family. Berjumpa dengan family. Ya, dalam lagu berjumpa dengan family. Okey, baik kelas. Okey. Tahniah. So, hari ini kita nak cerita tentang satu tajuk yang ada kaitan dengan gambar. Ada kaitan dengan gambar. Okey, touch and go dan plus. Apa maksud plus? Tambah. Ada? Bukan plus tambah. Plus, PLUS, plus. Apa dia? Lebuh Raya. Awak tengok ni. Okey, projek Lebuh Raya Utara Selatan. Okey, apa kaitannya? Juga kaitan tadilah. Macam mana Ain sebut, kita nak belajar tentang tajuk besarnya ialah rukhsah. Apa dia tajuk dia? Dalam buku apa tajuk dia? Rukhsah anugerah daripada Allah. Rukhsah. Apa maksud rukhsah? Siapa boleh jawab? Rukhsah. Apa maksud rukhsah? Okey, Farish. Okey, mudah dan ringan. Suatu kemudahan, satu keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam, hamba dia. Okey, dan kemudahan keringanan ini yang kita nak bincang hari ini kelas ialah berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar ini ia merangkumi solat apa? Solat fardu atau solat sunat? Solat fardu. Okey, kelas. Baik. Solat fardu, solat fardu dan solat sunat. Okey. Baik. Kita nak pergi sepintas lalu. Okey, kita nak pergi sepintas lalu tentang solat jamak dan solat qasar. Okey, tanpa awak tengok buku, apakah yang awak dah tahu tentang solat jamak dan qasar? Tanpa tengok buku yang awak mungkin dah baca, mungkin awak pernah laluinya perjalanan atas lebuh raya guna touch and go. Sekarang orang guna apa selain touch and go? Apa dia? Apa? Ada panggil RFID ya? Okey. Baik, boleh share tak dengan ustaz? Apa yang awak dah tahu bila sebut tentang solat jamak dan qasar tu? Apa awak dah tahu tentang perkara tu? Ya. Jamak, solat dua solat fardu dalam satu waktu. Okey. Jamak gabungkan dua solat fardu dalam satu waktu. Okey, bagus.
Tahniah Faris. Yang ustaz tak bagi bintang tadi boleh claim habis kelas. Okey, cukup 10 bintang. Apa dia? Duit. Oi, duit selalu. Duit selalu. Okey. Insya-Allah ada hadiah 10 bintang ke atas. Okey, jadi ustaz yang tak bagi tu, siapa yang jawab tu insya-Allah lah. Yang angkat tangan jawab, kita akan bagi bintang. Okey. Baik. Jamak gabungkan 2 solat dalam satu waktu. Okey, lagi siapa boleh share dengan ustaz apa yang dia tahu tentang solat jamak dan qasar ini? Apa tengok buku ni yang dia rasa dia tahu, yang dia dah pernah baca, yang mungkin dia dah ulang kaji sebelum ni? Sebelah belakang. Sebelah belakang sana. Apa jawapan ataupun yang awak tahu tentang solat jamak dan qasar? Ya, masih lagi orang kawasan depan ni. Nampak belakang? Sekejap sudah ada. Okey, apa dia? Memudahkan perjalanan musafir. Memudahkan perjalanan orang yang bermusafir. Okey, memudahkan perjalanan orang yang bermusafir. Okey, baik. Lagi, apa dia lagi? Kemudahan untuk orang bermusafir yang berjalan. Okey, lagi? Ya, syuhada, belakang. Okey, kalau contoh kita sedang dalam perjalanan pada waktu itu waktu Zuhur. Okey, tengok tak sempat, boleh jadi mungkin traffic jam, boleh jadi berhenti dekat RMR terlalu ramai. Ni cuti sekolah ni, betul tak? Kalau awak tengok atas lebuh raya ni cuti sekolah, ya Allah, beratur dekat toilet. Sampai hilang selera nak buang. Hilang selera dah. Sebab apa? Terlalu ramai. Hari tu ustaz dekat sebuah RMR, ya Allah, lelakinya relax je tengok perempuan bentuk S punya beratur. Maksudnya ramai sangat, okey, orang di tandas. Jadi contoh nak solat di surau, tempat terhad macam itu ini, jadi ada kemudahan boleh solat zuhur pada waktu asar. Okey, lagi apa yang kita nak bincangkan? Okey, ialah berkaitan dengan maksud, bahagian dan syarat solat jamak. Solat jamak satu perkara. Okey, solat jamak satu perkara, solat qasar satu perkara. Baik, ada tak solat jamak tanpa qasar? Solat jamak tanpa qasar. Apa maksud jamak? Menghimpunkan. Apa maksud qasar? Memendekkan. Okey, jamak menghimpunkan, qasar memendekkan. Okey, boleh bagi tahu ustaz. Tadi dah Faris sebut menghimpunkan. Kalau memendekkan, macam mana nak pendekkan solat fardu ni? Okey, siapa? Lagi? Kita beri peluang pada orang yang kejap. Okey, qurratu ain. Aini. Qurratu ain. Solat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Solat apa tu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Zuhur, asar, isyak. Okey, maghrib. Terima kasih. Qurratu ain ni. Tahniah. Betul jawapan. Maghrib. Boleh pendekkan tak? Mikail. 3 jadi berapa 3? 3 akan jadi berapa? Ada qasar tak? Ada pendek tak? Tak ada. 3 jadi 3. Subuh. Faris. Subuh 2 jadi 1. Betul tak? Tak. 2 jadi 2. 2 jadi 2. Okey. Qasar pendekkan solat yang 4 rakaat sahaja. Okey, 4 rakaat. Bukan 4 harakat Ada pelajar yang dia nak sebut rakaat, dia sebut harakat. Zuhur berapa rakaat? Patut letak 4 harakat. Okey. Baik. Hati-hati kadang-kadang istilah-istilah bahasa Arab ni. Okey, jom kita tengok. Okey, hari ni kita tengok sikit peta Malaysia. Okey. Peta Malaysia sebenarnya kita buat ada di mana ni? Mana Melaka? Tak ada dah senarai. Ada. Okey, ada dah senarai Melaka Okey, kita ada Melaka. Daripada Melaka, ustaz, okey, duduk di sebuah bandar antarabangsa. Okey, di Kedah. Okey, bandar antarabangsa. Melaka bandar antarabangsa ke bandar apa ni? Bandar Raya. Okey, maksudnya tempat ustaz lagi padu Okey. Baik, contoh. Melaka nak balik Kedah.
Okey, Melaka nak balik Kedah, perjalanan memakan masa sekitar 7 ke 8 jam. Okey, dan melibatkan lebih kurang 600 ke 800 kilometer. Okey. Lebih kurang 600 ke 700 lah, 600-700 kilometer. Baik, soalan yang Ustaz tanya. Boleh tak Ustaz menjamak kosarkan solat? Boleh. Okey, maksudnya jamak himpunkan dua, lepas tu pendekkan. Soalan seterusnya, anak-anak Ustaz, berapakah minimum kilometer yang boleh kita solat jamak dan qasar? Okey, Faris. Berapa? Okey, dalam buku teks kita nyatakan minimum 81 kilometer. Okey, betul Faris. 81 kilometer. 81 kilometer daripada Melaka pergi mana? Oh, Selangor dah lebih. Dia boleh pergi sama ada ke Johor ataupun boleh pergi ke KL. KL pun Ustaz pergi hari itu Putrajaya 120 kilometer daripada Melaka, daripada tempat Ustaz lah. Okey, rumah Ustaz Paya Rumput satu. Jadi boleh jamak kosong. Okey, baik. Soalan tadi Ustaz tertinggal. Soalan tadi. Solat boleh dijamakkan dan dikosarkan. Jamak gabung kosar. Boleh tak jamak sahaja tanpa kosar? Boleh tak? Boleh. Siapa yang kata boleh? Nak tengok siapa yang kata boleh. Jamak saja. Maksudnya 4 rakaat Zuhur campur 4 rakaat Asar tapi tak kosar. Siapa kata boleh? Ni kita tengok ni. Siapa yang kata boleh? Ada yang tak tahu. Okey, tak apa kita belajar. Yang kata boleh. Yang kata tak boleh. Jamak mesti kosar. Yang tak angkat tangan. Okey, yang tak angkat tangan? Tak tahu. Okey, bagus. Kamu jujur, jujur. Tak tahu jangan jujur. Bab hukum jangan memandai. Nak kita rasa okey, tapi kalau kita tak tahu langsung ni. Ingatlah solat jamak boleh kalau tak nak qasar. Dia ada sebab-sebab dia. Kita akan belajar nanti. Jamak tak boleh. Okey, ada tak solat yang boleh qasar tanpa jamak? Boleh atau tidak? Kelas. Belah belakang tak? Boleh atau tidak? Boleh tak? Kita boleh qasar tanpa jamak. Boleh tak? Hello? Yes. Okey, sekali lagi. Boleh atau tidak kita qasar tanpa jamak? Tak boleh. Jawab dia ada keadaan tentu kita boleh qasarkan tanpa jamak. Tanpa jamak. Okey, Ustaz bagi tahu contoh. Yang qasar tanpa jamak, awak keluar daripada rumah awak selepas Zuhur. Awak dah solat Zuhur. Betul tak? Awak solat Zuhur. Di rumah awak keluar. Kemudian Asar, awak boleh qasar. Awak tak perlu jamak dah dengan Zuhur sebab awak dah solat Zuhur dah. Betul tak? Awak berhenti solat Asar 2 rakaat. Itu qasar sahaja. Kenapa awak boleh qasar? Sebab awak dapat kelonggaran dalam perjalanan. Yang tadi jamak Ustaz tak ada qasar. Baik, jamak tak ada qasar. Awak solat di masjid. Awak dalam perjalanan ni, nak pergi rumah Ustaz di Kedah. Ustaz buat kenduri perkahwinan anak sulung Ustaz. Contoh, Ustaz jemput semua satu sekolah. Kenduri panggil 10,000 orang. Contoh, dah tak ada kenduri lagi, semua pergilah jangan pun. Awak datang satu bas. Pergi berhenti solat dekat masjid waktu Zuhur. Solat masjid, dia orang tak qasar. Dia orang sempurnakan, betul tak? Mereka tak qasar, mereka sempurnakan. Awak ikut imam yang sempurna atau panggil imam tamam. Awak kena ikut imam. Kalau dia 4 rakaat, awak 4 rakaat. Tak boleh dia 4 rakaat, awak berhenti tengah-tengah. Jadi orang tengok sebelah. Ni ajaran apa? Okey. So, awak solat. Okey, habis tu bangun, awak boleh pilih sama ada awak nak qasarkan ataupun awak nak sempurnakan. Tapi biasanya awak sempurnakan. Kalau solat awal sempurna, solat yang kedua pun sempurna. Okey, itu antara contoh. Baik, kita tengok. Okey. Hari ini punya perbincangan kita pada beberapa perkara. Okey, solat jamak. Okey, yang ni yang Ustaz ambil daripada sumber Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai perbincangan untuk hari ini. Okey, perbincangan untuk hari ini.
Okey, menceritakan kepada kita tentang solat jamak dan solat qasar. Okey. Dalam tulisan Rumi dia panggil kasar. Tu kalau awak jumpa dia akan sebut kasar. Okey, dia sebenarnya yang betulnya qasar. Okey, baik. Qaf, sad, ra. Okey, solat jamak dan qasar adalah suatu keringanan disebut tadi. Dengan fokusnya perjalanan mesti jarak melebihi 2 marhalah. Elok-elok? Yes. 2 marhalah. Bukan 2 kolah. Apa beza marhalah dengan kolah? Kalau 2 kolah tu untuk ambil wudu. Kenapa ustaz sebut ni? Ustaz saja buat lawak lah. Tak. Ingat kan? Mazhab bukan mahzab. Ini benda-benda perkara yang selalu orang salah. Dia nak sebut mazhab, dia sebut mahzab. Dia nak sebut tazkirah, dia sebut takzirah. Nak sebut tahniah, pergi sebut takziah. Okey. Sepatutnya tahniah lah, awak dapat keputusan yang cemerlang. Biasa takziah lah, dapat 5A. Jadi takziah tu benda yang salah pula. Okey, baik. Dalil wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Baik. Mengurangkan bilangan rakaat namanya qasar, awak dah sebut dah tadi. Menghimpunkan 2 solat panggil jamak. Baik. Merujuk pada buku teks, bukan slide. Ustaz nak tanya kamu, tolong sebut pada ustaz. Angkat tangan siapa yang sebut. Baik. Sebut syarat musafir yang dibolehkan solat jamak dan qasar. Tolong sebut dalam buku teks. Apakah syarat yang membolehkan solat jamak dan qasar? Baik, orang yang sama. Ya, Farish. Orang yang sama Mengetahui destinasi yang dituju. Yang pertama, tahu di mana nak pergi. Payah rumput nak datang SMK Kerubo. Boleh jamak qasar tak? Tak boleh. Si nama apa? Syahrudin Bersin pun ustaz dengar. Kalau lah payah rumput dengan Kerubo. Okey, mesti tahu di mana destinasi dan tahu jarak dia. Yang pertama, yang kedua. Ya, Bukan bertujuan maksiat. bukan bertujuan maksiat. Naim, contoh tujuan maksiat. Contoh tujuan maksiat. Pergi kelab. Pergi kelab. Kelab kau ada kat mana? Johor kau, Selangor kau, KL? Ada kat Johor. Kelab tu ada dekat Selangor. Nak pergi bersukaria, masuk kelab, berhibur sebagainya. Dalam perjalanan tak boleh solat jamak qasar. Contoh orang suka pergi Thailand. Betul. Orang suka pergi Thailand dekat mana? Krabi. Krabi tempat okey. Mana? Siap. Siap ke Thailand lah. Okey, antara tempatnya orang suka pergi Danok. Okey, Danok. Ya, awak makan daging bakar Danok kan? Sini ada tak daging bakar Danok? Daging bakar Danok antara daging bakar yang tersedap. Datanglah daging bakar mana pun, daging bakar apa Afif ke, yang sedap. Daging bakar Danok. Okey. Tapi ada tempat-tempat tertentu di Thailand yang menawarkan khidmat urutan. Masaj. Okey. Masaj. Dan urutan bukan urutan saja, dia terlajak lebih mengurut. Pergi situ, walaupun niat urut tu baik, tapi di sana ada unsur maksiat, tak boleh jamak qasar. Solat jamak qasar ni, nak pergi mana? Thailand. Buat apa? Tu pergi kelab tu. Solat elok dah, tapi jamak qasar. Okey, 2. Ada lagi syarat? Okey. Jarak perjalanan sehala melebihi 81 km. Ya, perjalanan mesti kira sehala. Ustaz nak pergi satu tempat, bukan pergi balik tambah 2 tu 81, tak boleh jamak qasar. Okey? So jamak qasarnya ialah pada perjalanan yang 8 dan subhanallah wa bihamdi 81 km. Okey, baik. Tolong share dengan ustaz pula. Okey?
Solat apakah yang boleh kita jamak qasarkan? Okey, solat apakah yang boleh jamak qasarkan? Kita masih dalam proses perbincangan, nak bagi kamu faham. Okey, baik. Ummu Khairah. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Zuhur, asar kita boleh qasar, pendekkan jadi macam mana? Okey, 2 zuhur, 2 asar. Boleh buat pada waktu zuhur atau waktu asar. Satu lagi tadi maghrib, isyak. Boleh lakukan pada waktu maghrib atau waktu isyak. Okey kan? Terima kasih. Bagus. Baik, kalau 2 solat yang dilaksanakan pada waktu pertama itu dipanggil solat jamak takdim. okey, dia dipanggil jamak taqdim. Okey, jamak taqdim. Solat yang dikumpulkan antara 2 solat buat pada waktu yang pertama. Maghrib dengan isyak buat pada waktu maghrib. Okey. Kalau dilaksanakan pada waktu yang kedua. Okey, baik Farhan, boleh Farhan. Jamak takhir. Okey, duduk. Bagus Farhan. Jamak takhir, mengakhirkan solat. Okey. Zuhur dengan asar buat waktu asar, maghrib isyak buat waktu isyak. Okey, kelas. Satu soalan Ustaz. Orang yang tak solat jamak apa? Dia pegang tak jamak? Orang yang tak solat ni jamak apa? Dia pegang jamak takyah. Takyah bukan? Dia jamak takyah. So awak pilih lah. Awak insya-Allah anak-anak ustaz kata 2 diamond ni, awak jamak takdim atau jamak takhir. Tapi jamak takyah ni juga bukan orang tak nak solat. Anak-anak ustaz yang perempuan ada masa jamak takyah juga. Ustaz kalau bermusafir, ustaz harap isteri ustaz jamak takyah. Waktu bermusafir tu kalau isteri ustaz jamak takyah, lega sikit. Kenapa? Bagus soalan. Bila bukan kata ustaz tak nak dia solat. Allah. Bukan tak nak dia solat, dia solat macam biasa. Biasanya yang pertama orang faham tak? Tak. Ustaz tak senang perempuan, padahlah dia lambat. Nak buang dulu, kalau pakai benda, ambil minyak apa, pencuci apa, minyak apa tu? Tu toner yang orang bakar tu. Cuci. Okey. Kemudian ambil wuduk semua sama, solat, kemudian nak pakai tudung lagi apa sebagainya. Jadi nak make up balik dari sisat tak make up. Dia pakai benda-benda macam tu je. Okey, so settle. Orang lelaki mana aja? Orang lelaki. Pergi zul. Allahu akbar. Dah lah solat 2 minit setengah. Orang lelaki dia bukan cakap cepat, dia wuduk pun cepat, sembahyang pun cepat. Okay. Yang kedua, ustaz ada anak kecil, betul tak? Bila isteri ustaz, okey, mula-mula ustaz solat, kemudian isteri ustaz solat. Ustaz solat dengan isteri ustaz solat, dia ambil masa lagi lama. Bayangkan anak kecil ustaz, semuanya bersifat dan bersikap seperti Ultraman. Jenuh ustaz kebur. Harap nak bagi sementara nak cepat tu kan. Baik. Jadi kalau orang yang perempuan yang uzur, dia tak ada lah. Kamu kata ustaz tak ada pun dalam buku teks, tak ada lah jamak takyah ni. Orang perempuan uzur dia jamak takyah solat. Okey, tapi orang lelaki yang tak solat ni dia memang sengaja memegang kepada jamak takyah. Okey. Baik, ada lagi tak syarat untuk panggil jamak qasar? Ada lagi tak? Ada tak? Ada lagi? Kita punya ni. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz nak pergi terus kepada syarat diharuskan kita qasar. Okey, itu ada kat atas. Syarat diharuskan kita qasar. Okey, kita ada beberapa minit lagi sebelum Ustaz nak bagi tugasan kepada kamu. Okey, yang pertama, siapa nak jawab? Okey, kita bagi pada orang. Kita pinjam bagi kawan.
Apa dia? Okey, kosong mesti lakukan ketika bermusafir. Duduk saya saja, awak tak boleh nak kosong. Okey, yang kedua. Ada lagi? Ada lagi. Kita bagi peluang pada orang jam. Kita nak kau boleh semua jawab. Okey, Niza. Yang kedua. Telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Telah melepasi sepadan kawasan tempat tinggal. Okey, Ustaz nak tanya. Sekejap, soalan dah Ustaz. Niza nak jawab Okey, dengar soalan. Dengar sini ya. Kamu nak, Ustaz nak balik Kedah. Nak balik Kedah. Ustaz duduk dekat payung rumput. Ustaz keluar sebelum Zuhur. Lepas sampai dekat Alur Gajah tu, dengar bunyi azan Zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alur Gajah dengan payung rumput tak jauh mana pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan Ustaz, Ustaz boleh jamak kosong tak Zuhur dengan Asar? Boleh naik. Mika nak jawab boleh atau tidak? Tak boleh. Okey, jawapan dia apa? Boleh atau tidak? Jawab dia boleh. Tempat tinggal kan situ bagi tahu melepasi sepadan kawasan tempat tinggal. Tempat tinggal tu maksudnya karya. Masjid kawasan kita. Masjid Payung. Ustaz dah sampai ke Alur Gajah walaupun masih lagi dalam Melaka, walaupun belum lagi sampai 81 km. Tapi Ustaz dah keluar sebelum Zuhur. Zuhur hanya bunyi pada di Alur Gajah. Ustaz dah boleh kosong lah. Faham tak? Kamu duduk kat Kerubung sampai dekat MITC Zuhur, kamu dah boleh jamak kosong. Berhenti solat dekat masjid MITC tu, boleh jamak kosong lah. Walaupun kamu rasa dengan Kerubung kan jauh. Faham tak? Dia mesti qaryah ni, karyah ni. Tapi kalau kamu keluar daripada pintu pagar masjid dekat rumah kamu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur kamu kena solat 4 rakaat, Asar kamu boleh kosong 2 rakaat. Maksud solat Zuhur dulu, kemudian baru Asar 2 rakaat. Okey, baik. Yang ketiga, seterusnya. Ya, kita bagi Ain. Ya. Tidak berniat untuk menetap lebih 3 hari, tidak termasuk hari pergi dan balik. Okey, tak boleh lebih daripada 3 hari. Kamu Ustaz nak balik Kedah 3 hari. Dalam perjalanan boleh jamak qasar, 3 hari di Kedah boleh jamak qasar, balik semula boleh jamak qasar. Walaupun Ustaz dah duduk di Kedah, duduk kat rumah tak buat apa-apa, masuk Zuhur Ustaz boleh jamak dan qasarkan dengan Asar. Tapi kalau Ustaz nak balik Kedah seminggu, balik boleh jamak qasar, sampai Kedah tak boleh jamak qasar dah. Nanti Ustaz akan terang benda ni dalam kelas kita selepas ni. Untuk ni Ustaz cerita secara umum. Faham? Okey, dan yang keempat, belakang sekali. Okey. Tidak mengikut imam yang bermutim, imam yang semayang sempurna, maka tak boleh kosong. Macam Ustaz sebut dah tadi, 4 rakaat tak boleh tinggal jadi 2 rakaat. Okey kelas, kita dah habis untuk unit 2 solat jamak qasar bagi 4.11, 4.1.5, 4.11.6 dan 4.11.7. InsyaAllah kelas kita selepas ni kita akan masuk kepada 4.11.8. Saya akan terang lebih lanjut. Cuma untuk tugasan yang seterusnya, untuk baki lagi setengah jam masa kita ada ni, Ustaz nak bagi kamu buat latihan berkumpulan. Okey, Ustaz bagi kertas pada kamu, Ustaz bagi magic pen pada kamu, dan Ustaz akan bagi arahan. Ustaz akan tulis pada whiteboard, kamu buat secara berkumpulan dan hantar hari ini juga. Boleh kelas? Boleh, insya-Allah.